Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azati binti Azman, nombor kad matriks D202011093462. Bersama saya dalam rancangan demo Tok Kena Makan Ni. Sedap ke dok? Sedap dok. Wah. Hari ini saya akan menghasilkan nasi biryani, ayam biryani dan dalca sayur. Jom kita hasilkan. Sekejap. Okey, saya nak bagi tahu sebelum kita mulakan proses masak, proses mise en place adalah sangat penting untuk kita menjaga kebersihan diri. Yang pertama, kita perlulah memakai pakaian yang bersesuaian. Okey, seperti saya memakai baju chef ataupun boleh pakai apa jua pakaian asalkan ia bersesuaian. Seterusnya, kita perlulah memakai apron untuk memastikan pakaian yang kita pakai terlindung daripada sebarang kotoran. Okey, kebersihan diri juga perlulah terjamin daripada segi kuku, perlulah pendek, daripada segi pemakaian, okey, penampilan diri sekiranya anda tidak memakai tudung ataupun anda seorang lelaki, anda perlu memakai topi supaya tidak ada sebarang perkara yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran terhadap makanan. Okay, sekarang kita dah ready kan? Okey, jom! Hai guys, okey, sekarang kita dah dekat dapur. Kita akan mulakan dengan proses mise en place. Tapi sebelum tu, saya nak terangkan sikit apa itu mise en place. Mise en place adalah persiapan yang kita lakukan sebelum bermulanya proses memasak. Okey, jom kita tengok. Okey, ini merupakan antara contoh mise en place. Antara salah satu mise en place yang perlu kita lakukan adalah dengan membasuh beras. Okey. Beras perlulah dibasuh sehingga ianya bersih. Okey, macam ni kita nampak kotoran-kotoran. So, kita kena basuh sampailah kotoran tu hilang, sampai air tu clear. Okey, seterusnya adalah proses melumurkan ayam dengan garam dan kunyit. So, kita letakkan sikit garam dan kunyit dekat ayam. Okey, and salutkan dengan tangan. Salut bias kata supaya ayam ni tak akan jadi terlalu masin ataupun biar semua bahagian dia kena. Okey. Gunakan sarung tangan supaya kebersihan terjaga. Dan ayam ni akan kita goreng separuh masak sebelum kita buat ayam biryani. Ini merupakan bahan-bahan penghasilan nasi biryani, iaitu yang pertama kita mulakan dengan beras. Beras perlulah direndam selama 15 minit untuk melembutkan beras. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada bahan-bahan untuk menumis, iaitu kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga, daun kari, minyak sapi, daun pandan, minyak masak. Bahan-bahan cecair pula adalah seperti susu cair, air. Seterusnya, bahan taburan untuk diletakkan di dalam nasi iaitu kacang gajus, kismis dan juga kismis. Tapi sekiranya anda tidak mempunyai kismis, anda juga boleh meletakkan kacang badam. Okey. Seterusnya adalah bawang yang telah dikisar, bawang goreng untuk taburan, okey, daun ketumbar untuk taburan juga, dan juga air berwarna kuning untuk dititikkan dalam nasi, garam dan juga gula. Seterusnya beralih pula kepada penghasilan ayam biryani, iaitu ayam yang telah dilumurkan bersama garam dan juga kunyit. Okey, selama semalaman boleh, setengah jam boleh. Seterusnya kita beralih pula kepada bahan-bahan yang diperlukan seperti bawang goreng, daun ketumbar, kismis, daun pandan. Okey, ini pula adalah sos-sos yang digunakan iaitu rempah biryani, sos tomato, sos cili, tomato puree. Ini pula bahan-bahan yang akan di-blend iaitu bawang besar, bawang merah, halia, cili merah, cili hijau. Kalau suka pedas boleh tambah lagi banyak. Okey, bila dah blend, inilah dia hasilnya. Okey, dan juga cecair yang digunakan adalah seperti susu cair dan juga air. Okey, tidak lupa juga sayur yang kita gunakan adalah seperti tomato. Bahan perasa pula adalah seperti gula dan juga garam. Ini pula merupakan bahan-bahan penghasilan dalca sayur. Kita mulakan dengan bahan untuk menumis iaitu kulit kayu manis, asam keping, daun kari, bunga lawang, buah pelaga dan juga bunga cengkeh. Seterusnya pula adalah sayur-sayuran yang digunakan adalah seperti lobak merah, cili hijau dan juga terung. Okey, seterusnya ini pula merupakan kacang dal yang telah direndam ataupun direndam dengan air panas dan juga dibasuh selama semalaman. Okey, ini pula merupakan bahan kisar iaitu bawang besar,
bawang putih, halia dan juga serbuk kari daging. Dan kita akhirikan dengan garam, gula dan tidak dilupakan iaitu santan dan juga air. Okey, baiklah, tanpa buang masa kita akan meneruskan dengan penghasilan nasi biryani. Yang pertama, panaskan api. Pertama sekali kita akan masukkan minyak sapi. Okey. Seterusnya kita akan masukkan minyak masak. Okey, masukkan secara perlahan-lahan dan kacau agar kesemua minyak tersebut larut. Okey, bila minyak dah panas, kita boleh masukkan bahan untuk menumis iaitu daun pandan, kulit kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang, buah pelaga. Okey, dan kacau sehingga ia naik bau. Kacau sebati. Setelah itu kita boleh masukkan bahan yang telah dikisar iaitu bawang merah, bawang putih, halia. Masukkan secara perlahan-lahan supaya ia tidak mercik. Okey. Kita haruslah mengacau sehingga ia pecah minyak. Kacau secara perlahan-lahan dan sambil-sambil tu boleh juga kita berzikir. Okey, setelah itu kita boleh masukkan cecair iaitu susu cair dan juga air secara perlahan-lahan. Okey, dan kacau agar kesemua bahan tersebut sebati. Okey. Kacau perlahan-lahan dan pastikan ia mendidih. Okey, setelah itu masukkan juga bahan perasa seperti gula dan garam. Kalau saya akan masukkan 2 sudu garam dan juga 2 sudu gula. Korang pun boleh cuba resipi macam ni. Maksudnya kalau kita nak buat apa-apa bahan, kita boleh guna sukatan yang macam tu. Sama ada 3 sudu garam ataupun 2 sudu gula. Dan kacau rata biar gula dan garam larut. Okey, pastikan ia akan mendidih dahulu baru kita masukkan beras. Okey, kacau perlahan-lahan. Okey, bila dah lepas kacau dah dapat pecah minyak, dah nampak mendidih kecil, kita boleh masukkan daun ketumbar. Okey, masukkan dan kacau sebati. Kacau. Lepas tu kita boleh masukkan beras yang telah direndam selama 15 minit. Okey. Beras ni kita kena masukkan secara perlahan-lahan. Okey, sebab takut ditumpah ke sayang beras. Okey. So masukkan slow-slow. Nak mudah, masukkan scoop by scoop. Okey, kita tak nak air melimpah ke apa ke, kita kena selalu berhati-hati supaya tidak berlaku sebarang kemalangan atau kecederaan. Okey, dah masukkan beras, kacau sebati. Tapi jangan kacau terlalu kuat, risau beras akan jadi patah, nanti tekstur nasi jadi tak cantik. So kacau perlahan-lahan supaya semua bahan tu sebati dengan nasi dan akan menghasilkan nasi yang cantik, wangi dan juga sedap. Okey, bila dah kacau-kacau tu, ratakan dia, kita boleh tutup untuk dimasak. Seterusnya, beralih pula kepada penghasilan ayam biryani. Pertama sekali, kita perlu panaskan minyak untuk goreng ayam jadi separa masak. Tapi sementara tunggu minyak panas, kita bolehlah lap tempat kerja supaya tempat kerja kita bersih dan tak tercemar. Okey, minyak pun dah panas, jadi kita boleh masukkan ayam slow. Okey, supaya minyak tak terpercik. Minyak panas selalunya dia akan terpercik kalau kita masukkan sesuatu. So kita masukkan satu demi satu ayam secara perlahan-lahan. Kecilkan api. Okey, keselamatan penting. Seterusnya beralih pula kepada nasi. Nasi dah jadi separa kering. Okey, dah tak nampak air, so kita boleh titikkan pewarna kuning di atas nasi. Titikkan secara berasing-asingan supaya ia akan dapat menghasilkan warna yang cantik pada nasi biryani. Okey, titikkan warna kuning di keseluruhan nasi. Okey, selepas itu kita akan gemburkan nasi. Tapi buat masa sekarang, kita just titikkan dulu perwarna tanpa menggembur kerana nasi belum selesai proses memasak. Setelah kita titikkan warna, kita boleh taburkan pula daun ketumbar, kismis, kacang gajus di atas nasi. Kerana setelah nasi benar-benar masak, kita akan gemburkan supaya nasi mempunyai tekstur dan konsistensi yang seimbang dan juga menarik. Okey, taburkan di atas permukaan nasi. Okey, ia akan kelihatan seperti nasi Arab pada awalnya. Namun,
Setelah digemburkan, ia akan menjadi seperti nasi biryani asli. Setelah itu kita tutup periuk. Okey. Ayam perlu dibalikkan kerana kita hanya menginginkan ayam itu masak separa masak sahaja. So balikkan untuk dapatkan warna yang cantik. Okey, ayam dah separa masak, so kita bolehlah angkat dia. Okey. Okey, macam ni dah boleh dah ni. Jangan masak sangat. Sebab tu kita namakan dia separa masak. Sebab separuh lagi proses masak akan dilakukan waktu kita buat kuah dia, kuah biryani nanti. Okey, jom kita tengok nasi. Okey, bila macam ni maksudnya dia dah masak. So kita bolehlah gemburkan dia perlahan-lahan supaya semua nasi dapatlah bahan-bahan dia dengan sekata. Kismis, warna, kacang. Buat berhati-hati supaya dia tak tumpah. Sedap kedok, sedap dok Allah. Okey, nampak rasa asap. Seterusnya kita akan menghasilkan ayam biryani. Pertama sekali masukkan minyak. Okey. Biar dia betul panas. Okey. Boleh juga masukkan daun pandan untuk bagi dia wangi. Okey, lepas dah panas macam ni, kita boleh masukkan bahan-bahan sisa, iaitu bawang putih, bawang merah, halia, cili api, cili hijau. Okey, masukkan perlahan. Bismillah. Okey. Dan kacau. Sepati kita kena kacau sampailah ia pecah minyak. Okey, lepas kita dah masukkan semua bahan-bahan tumis, inilah masanya untuk kita masukkan sos, iaitu sos tomato, sos cili dan juga tomato puree. Masukkan perlahan-lahan. Okey, dan kacau sepati. Dan bahan utama adalah rempah biryani. Rempah biryani ni kita guna untuk bagi bau rupa dia jadi lagi asli. Okey. Slow-slow masukkan dan kacau rata. Okey, sekarang tengok ni dia dah mendidih dan dah naik minyak. So bolehlah kita masukkan ayam one by one. Okey, masukkan slow-slow. Masukkan. Okey, tujuan kita kena bagi dia mendidih sampai pecah minyak sebab kita nak pastikan cili yang kita guna tadi betul-betul masak. So bila orang makan dia tak sakit perut. Okey, lepas dah masukkan ayam separa masak ni, kita masukkan pula daun ketumbar, kismis, bawang goreng. Okey, masukkan sekali. Okey, bila ayam biryani ni dia banyak kondimen macam nasi biryani juga. Sama je. Okey, masukkan semua. Senang masukkan semua. Okey, kacau. Kacau sebati. Okay, kalau korang boleh bau ni, oh sedap doh. Doh, sedap dia. Okey, lepas tu kita boleh masukkan slow-slow susu cair dan juga air. Okey, slow-slow masukkan. Tujuan susu cair ni kita letak supaya bagi rasa lemak sikit dekat ayam biryani. Lepas boleh kacau slow-slow. Buka api perlahan, pastikan dia dah mendidih dulu, baru kita perasakan dengan gula dan juga garam. Okey, slow-slow kacau supaya dia tak tumpah. Okey, bila dah mula mendidih macam ni, kita dah boleh mula perasakan dia lah. Okey, macam biasa masukkan garam dan juga gula secukup rasa. Okey, perasa pun dah, mendidih pun dah. Bolehlah kita masukkan tomato. Tomato ni kena masuk last sekali, okey. Sebab dia mudah lembik, mudah masak. So, jangan kacau banyak sangat. Just kacau gitu-gitu je. Lepas tu dah boleh tutup api. Kita boleh buat dalca sayur. Okey. Okay, sekarang kita akan hasilkan dalca sayur. Tapi seorang apa-apa, untuk nak senang kita boleh rebus dulu kacang dal yang dah direndam semalaman. Okey, untuk cepatkan proses masak bila kita masak dalca sayur nanti. Okey, dia kena menutupi macam ni lah air dia. Kejap kita akan tunggu dalam 15 minit.
dia akan siap direbus. Okey, sementara kita tunggu kacang dal tu siap rebus, kita bolehlah kemas apa yang patut. Okey, kita kemas stesen, basuh, pinggan, peralatan. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada penghasilan dalca sayur. Kita mulakan dengan meletakkan minyak. Okey, letakkan sampai perlahan. Okey, minyak dah panas, kita boleh masukkan bahan menumis. Okey, dan tumis sampai ia garing ataupun naik bau. Okey, lepas tu kita boleh masukkan pula rempah kari dan juga bawang halia yang telah dipisah. Masukkan secara perlahan-lahan. Okey. Dan kita kena tumis sampailah dia pecah minyak. Masuk. Okey, kita boleh nampak ia daripada sini dia dah mendidih dan juga naik minyak. So, kita dah boleh masukkan kacang yang telah direbus sebentar tadi. Masukkan secara perlahan-lahan. Okey. Kacau. Boleh juga masukkan air yang terdapat pada kacang dal ketika direbus supaya rasa manis kacang dal tu masih lagi ada. Okey, disebabkan kita dah rebus tadi, so kita tak payah tunggu lama. Dah masukkan kacang dal, kita terus masukkan santan pekat. Okey, masukkan secara perlahan. Kita tak nak dia jadi pecah santan, nanti jadi tak cantik. Kena kacau perlahan-lahan. Api pun kalau boleh perlahankan. Okey, kacau slow-slow. Okey, kita boleh masukkan asam keping dan juga bahan yang lambat untuk masak seperti kentang. Buat merah sikit sebab dia pun antara sayuran yang keras. Dan lepas masuk, kita boleh biarkan seketika lah sampai dia mendidih, sampai sayur dah jadi lembut. Okey, lepas masukkan tu, kita boleh masukkan terung slow-slow. Okey, lepas tu kita akan biarkan semua sayur ni masak dengan sebati. Okey, dia dah mendidih ataupun menggelegak macam ni. Kita bolehlah perasakan dengan gula dan garam macam biasa. Kita boleh letakkan batang cili hijau. Okey, di dalamnya. Kacau seketika dan boleh tutup api. Okey, bila semua hidangan dah siap dimasak, kini tibalah waktu untuk plating untuk 2 porsi. Okey, kita akan mulakan dengan letakkan nasi dalam ni supaya bentuk dia akan jadi lagi cantik lah bila keluar nanti untuk plating. Okey, manfaatkan dia. So, kita ambil satu pinggan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita rungkupkan dan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni hasil rupa bila kita dah keluarkan daripada mangkuk tadi. Dia akan jadi macam ni sebab nasi ni tekstur dia berderai. Okey, so kita boleh hias dengan bawang goreng di atasnya dan juga daun ketumbar. Seterusnya adalah plating untuk ayam biryani. Tekan secara perlahan. Dan kita boleh top up dengan sedikit lagi kuah dan juga sayur seperti tomato di atasnya. Okey, untuk plating ayam pun sama juga. Kita akan mainkan dengan daun ketumbar dan juga bawang goreng. Okey, dia akan naiklah. Rasa dia yang cakap lah, sedap doh. Tak makan pun dah sedap doh. Dan yang terakhir, letakkan dia dalam mangkuk. Okey. Pastikan semua sayur kita akan ambil lah supaya kita akan dapat carrot, cili, kentang, terung dan letak di atas ni. Okey, inilah dia hasil akhir masakan Amali Timur untuk hidangan nasi biryani, dalca sayur dan juga ayam biryani untuk 2 porsi. Nampak menarik bukan? Okey, dan ini merupakan menu hidangan. Cuma rasa sedap doh. Kini tibalah masa untuk sesi merasa makanan oleh testimoni pertama Muhammad Aziz bin Azman dan testimoni kedua Muhammad Aziz bin Azman. Selamat menjamu selera, silakan makan. Okay, bila dah rasa nanti bolehlah bagi komen anda mengenai masakan nasi biryani, ayam biryani dan dalca sayur. Okey,
nasi sedap, okey. Sangat-sangat wangi. Ayam pula sangat empuk dan sangat sedap juga. Dan dalca dia memang pelengkap semua lah. Dia menggabungkan dua rasa ni. Sedap. Saya sebenarnya memang tak suka nasi yang rasa agak kering. Tapi disebabkan ada kombinasi dua elemen ni, nasi rasa agak lembap dan sedap. Bila dia masuk dalam mulut rasa macam cair. So, sedap ke dok? Sedap dah. Jadi, Bari sudah selesai amali masakan pada hari ini. Kesimpulannya, makan ni kita masuk memang sedap dok boh. Tak rugi. Demo memang kena makan ni.